Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim bin Muhammad Syahid. Nombor matrik saya 10 DKM 21F1021. Solat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan dalam semua keadaan kerana tidak ada keuzuran yang boleh meninggalkan solat kecuali hilang akal. Namun, Islam telah memberikan kelonggaran kepada pesakit-pesakit untuk melakukan solat mengikut kemampuan yang ada pada mereka, sebagaimana yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imran Husain bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Solatlah kamu dengan cara berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka hendaklah duduk. Jika tidak mampu juga, hendaklah kamu solat secara berbaring." Dan ditambahkan oleh Nasai, "Maka jika kamu tidak mampu juga, hendaklah solat secara terlentang." Seterusnya ialah terdapat 4 cara solat ketika sakit. Yang pertama ialah solat sambil duduk. Yang kedua ialah solat baring mengiring. Dan yang ketiga ialah solat baring melentang. Dan yang terakhir ialah solat secara melakukan isyarat kelopak mata. Solat secara duduk. Pada soalan pertama yang diberikan ialah Azman mengalami kemalangan yang menyebabkan tangan kanannya patah dan terpaksa memakai kain anduh bagi mengampu kecederaan tangan itu. Terangkan dan tunjuk cara pelaksanaan solat yang boleh dilakukan oleh Azman dalam keadaan tersebut. Pilih salah satu solat fardu. Seterusnya ialah langkah-langkah untuk solat sambil duduk. Yang pertama ialah keadaan duduk adalah seperti duduk antara dua sujud atau boleh menggunakan kerusi. Yang kedua ialah harus menghadap kiblat. Ketiga ialah perlu niat takbir. Sujud dan duduk tahiyatul awal atau akhir adalah sama seperti solat biasa. Rukuk dilakukan dengan menundukkan kepala sehingga kedudukannya bertentangan dengan tempat sujud. Iktidal pula dilakukan dengan mengangkat kepala tegak semula seperti biasa. Namun jika tak mampu, bolehlah dengan menundukkan kepala rendah sedikit daripada kedudukan tunduk ketika rukuk. Langkah yang kedua pula untuk bahagian rukuk. Jadi rukuk disempurnakan seperti biasa jika mampu. Namun sekiranya tidak mampu, maka dilaksanakan secara menundukkan badan sehingga tangan mencapai kepala lutut. Selepas itu sujud. Disempurnakan seperti biasa jika mampu. Jika tidak mampu, hendaklah dilaksanakan dengan menundukkan badan melebihi rukuk dan menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud sama ada secara duduk ataupun berdiri. Selepas itu, duduk di antara dua sujud. Dilaksanakan secara berdiri bagi yang berdiri, atau duduk antara dua sujud biasa bagi yang duduk, atau mengikut kemampuan diri sendiri seperti duduk bersila atau duduk di atas kerusi. Akhir sekali, tasyahud akhir. Jika anda tidak mampu duduk, tasyahud boleh dilaksanakan mengikut kemampuan pesakit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sulaiman bin Muhammad Tamizi. Nombor matrik saya 10 DKM 21F 1049. Hari ini saya akan terangkan cara pesakit yang menggunakan beg kolostomi menunaikan solat fardu. Pesakit yang menghidapi salas, yakni keluar air kencing, darah, istihaj berterusan atau yang seumpama, boleh memilih melakukan salah satu daripada berikut. Solat fardu pada setiap waktu menurut mazhab Syafi'i, sucikan diri daripada najis dan gunakan lampin atau seumpamanya pada tempat keluar najis. Setelah itu, sucikan diri daripada hadas. Kedua-duanya mesti dilakukan setelah masuk waktu solat. Segera tunaikan solat. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang walaupun najis tetap keluar ketika sedang berwuduk dan solat. Solat wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu sahaja dan seberapa banyak ibadah sunat yang lain. Melakukan jamak, yakni himpun, bagi solat-solat yang boleh dijamak menurut mazhab Hanbali dan pandangan pilihan sebagai ulama mazhab Syafi'i. Sucikan diri daripada najis dan hadas setelah masuk waktu solat dan kemudian solat adalah sah. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Satu wuduk boleh diguna untuk lebih daripada satu solat fardu dan seberapa banyak ibadah sunat yang lain selama waktu solat tersebut belum habis. Contohnya bersuci di dalam waktu zuhur, boleh digunakan solat fardu zuhur dan asar secara jamak. Dan solat fardu yang diqada, yakni diganti jika ada, serta ibadah sunat yang lain selama waktu zuhur masih ada. Pesakit yang lain menggunakan urine bag atau stoma bag, yakni kolostomi bag jika mampu menyuci tempat keluar najis dan menukar atau membersihkan bag najis tersebut. Hendaklah berbuat demikian sekadar termampu. Kemudian sucikan diri daripada hadas kecil atau besar dan tunaikan solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Cara bersuci daripada hadas besar dengan mandi atau bertayamum bagi mengharuskan solat. Pesakit yang mampu mandi dan semua bahagian badan boleh terkena air hendaklah mandi dengan niat mengangkat hadas besar. Jika tidak mampu mandi kerana kesulitan untuk bergerak, umpamanya hendak bertayamum dengan niat mengharuskan fardu solat dan solat itu solat dan fardu solat dan setelah itu solat tidak perlu diulang. Pesakit yang disahkan oleh pegawai perubatan tidak boleh terkena air pada seluruh tubuh badan atau sebahagian besarnya, hendaklah bertayamum dengan niat mengharuskan fardu solat dan setelah itu solat tidak perlu diulang. Pesakit yang sebahagian besar badannya boleh terkena air sedangkan kecederaan sedikit, hendaklah mandi dan membasuh bahagian yang boleh terkena air mengikut kemampuan. Selebihnya hendaklah disapu dengan air. Setelah itu solat dan solat tidak perlu ulang. Jika air mandian tetap akan terkena pada kecederaan sekiranya pesakit mandi, ketika itu hanya perlu bertayamum dengan niat mengharuskan fardu solat dan setelah itu perlu solat tidak perlu diulang lagi. Solat menggunakan isyarat mata. Terangkan dan tunjuk cara pelaksanaan solat bagi pesakit yang uzur dan terpaksa menunaikan solat menggunakan isyarat mata. Pilih salah satu solat fardu.
Cara solat dengan melakukan isyarat mata. Dia dalam keadaan berbaring sambil terlentang, kaki menghala ke arah kiblat. Rukuk dilakukan dengan menggerakkan kelopak mata, manakala sujud pula dilakukan dengan memejam mata. Pergerakan isyarat mata. Bagi yang tidak mampu bergerak, boleh menggunakan isyarat kelopak mata dan pergerakan menundukkan kepala bagi rukuk, sujud, iktidal dan lain-lain lagi. Bagi isyarat mata bagi rukuk, kita mestilah pejamkan mata. Isyarat mata bagi iktidal, kita mestilah membuka kelopak mata. Isyarat mata bagi sujud, kita mestilah pejam mata. Cara solat dengan melakukan isyarat mata. Berada dalam keadaan berbaring sambil terlentang, kaki kedua-dua belah mestilah menghala ke arah kiblat. Rukuk dilakukan dengan menggerakkan kelopak mata. Manakala sujud pula dilakukan dengan memejam mata.